Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Pengurusi dan kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Surau Al-Ittihad. Ya. Tuan Imam dan pegawai-pegawai Surau Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah. Allah bagi kepada kita nikmat yang tak terhingga banyaknya. Nikmat boleh beribadah. Allah bagi pada kita kelapangan, kerehatan, kemudahan, boleh sembahyang, boleh puasa, boleh baca Quran. Macam-macam benda kita boleh buat. Itu nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebab dengan adanya sembahyang kita, ibadat kita, tandanya hidayah masih ada dengan kita. Perasaan sayang pada Allah, cinta pada Allah, ingat pada Allah ada lagi. Sebab ada orang yang melepaskan sembahyang tanpa ada perasaan, meninggalkan solat tanpa ada langsung perasaan bersalah. Tak sembahyang, tak buat ibadat, malah benci kepada agama Allah. Dia nak Islam tapi dia tak mau Islam. Nama tu Islam tapi dia tak suka. La yabqa minal Islam illa ismuhu. Tak tinggal Islam ni melainkan nama. Tak panggil Islam marah pula, tapi cara hidup tu tak nampak apa Islam. Ini penyakit yang kata tertipu dengan dunia, tertipu dengan nama, tertipu dengan keturunan, tertipu dengan amalan. Rasa Islam lah, tapi tak, rupanya tak apa nak Islam gitu tuan. Allah Ta'ala kata udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dia. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, insya-Allah pada malam ni saya akan menyentuh tentang 3 perkara. Pertamanya ialah roja, mengharap kepada Allah. Bukan rojak tu maknanya persembah, bukan. Kita persembah pula ada di depan tu Ustaz. Tu rojak utara nama dia. Yang kedua kita sebut tentang khauf, tentang ketakutan. Dan yang ketiga tentang kecintaan. Mengharap, takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena ada 3 perasaan ni tuan-tuan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Sebab ada orang yang langsung tak mengharap pada Allah. Dia kata nak harap apa Ustaz, saya sihat, duit mu ada, harta mu ada, rumah ada, geran dalam tangan, kereta mu ada geran dalam tangan, saya pun tetap dan berpencen. Nak apa ke? Nampak tu. Nak apa ke dia tanya, nak apa lagi yang tanya. Tak tahu dah, kelopak mata hang ni berkelip pun dengan izin Tuhan. Jantung berdenyut tu pun dengan izin Tuhan. Air liok telan ni pun dengan izin Tuhan. Buatnya air liok tak boleh telan kat leha, duk menjejeh air liok. Dengan sebab Allah izin air liok tu boleh telan, nampak lawa kita ni. Cuba Allah tak izin telan lah air liok tu. Agak-agak siapa nak minang kita? Mana nak darah dia kat 6? Ada, hai keluar saat ni orang nak tengok ni. Keluar-keluar tu dia. Macam iPad pecah. Agak-agak siapa nak ambil dia? Jadi jangan kita kata bahawa ni kita tak perlu kepada Allah. Ni sikap sombong ni tuan-tuan. Sebab tu Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab dia. Ulama-ulama duk bincang pada kita ni. Hang nak mati memang mati. Kita nak mati, saya nak mati, semua orang akan mati. Tapi janganlah mati dalam keadaan sombong. Jangan mati dalam keadaan loba, tamak. Jangan mati dalam keadaan ujub. 3 penyakit ni tuan-tuan ni, yang kita tak boleh tinggal ni. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, yang pertama, kita kena mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kita lemah. Wa khuliqal insan dha'ifa. Kita adalah lemah. Lemah apa Ustaz? Saya atlet. Semalam saya jumpa di Putrajaya, atlet, operate lutut main bola. Sihat tu.
Mai kena rempuh, tukar lutut tu. Anytime boleh buat. Hari Jumaat kemarin saya jumpa satu hamba Allah. Kaki tak ada sebelah. Macam mana? Mana ada kaki pula? Dia selak tinggal sebelah kaki. Hak ni pun 3 jari potong dah. Siapa yang boleh yakin bahawa dia tak akan jadi macam itu? Ada kawan saya ni duk hantar mesej pada PA saya, minta nak jumpa Ustaz Kazim. Mata tak nampak. Ada kat hospital 5 hari dah, jantung jadi laju. Mata tak nampak. Oi, dulu jangan garang. Lah mata tak nampak jadi Kasim selamat. Kencing manis tinggi. Jadi abang-abang kalau ada masalah mata sini, saya nasihatkanlah. Pergilah buat rawatan di Singapura. Ada satu doktor bagus. Cari Dr. Ismadi. Tulis nama ya. Nama dia. Pakar mata Dr. Ismadi. Hak mana faham? Faham. Tak faham sudah. Akak kita tu nak tulis dah. Celaka betul dia kata. Astagfirullahalazim. Dah nak tulis dah Dr. Ismadi. Tengok tak payah tuan-tuan. Merapunya ustaz. Jadi saya bukan bohong, cerita betul. P. Ramli buta pun celak mata. Kasim selamat tu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Bila-bila masa kita boleh buat. Yang kita sayang boleh mati, yang kita cinta boleh tinggalkan kita, yang kaya boleh jadi miskin, yang sihat boleh jadi sakit, yang hidup boleh jadi mati, anytime. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Bila-bila masa kata Allah, aku boleh uji kau. Jadi sebab itu ada orang tanya, Ustaz, macam mana kita nak menghadapi ujian-ujian macam itu? Sebab itu kita kena ada perasaan bahawa hidup aku ini memang akan diuji. Saya sebagai penceramah, kalau rasa nak selesa dengan jadi penceramah, silap banyak. Simpan dalam minda ni, bukan semua orang suka bila kita berceramah. Bukan semua orang suka. Jangan do expectation kita, high expectation kita, bila sebut jadi penceramah ke, ustaz ke, ustazah ke, orang suka. Bila kita dok rasa semua orang suka, tiba-tiba ada orang hentam kita, tu yang down. Tu yang down. Serupalah Kak Leha bila dapat suami, ya Allah, impian terlaksana. Kan? Malam nak berinai tu. Oi, ya Allah seronoknya. Nak kahwin besok lepas Jumaat, nikah di masjid. Tengok suami tu segak kerih masuk dalam jalan. Oi, kemas. Ya Allah, dapat juga kat aku. Dapat juga. Dia rasa bahawa hak itulah laki-laki idaman Malaya dia. Sampai pergi bubuh laki-laki kiriman Tuhan. Itu dia. Anugerah daripada langit. Itu dia. Bahasa sekarang ni. Laki-laki Melayu terakhir dapat kat dia. Hui. Kena 3 bulan cerai. Sebab apa yang dia jadi down begitu hebat? Sebab dia tak faham. Bila-bila masa boleh berlaku pergaduhan, bila-bila masa boleh berlaku perceraian. Sebab itu orang yang diset minda dia, dunia adalah sementara, dunia adalah sementara, dunia adalah tempat ujian, dunia adalah tempat untuk Allah Ta'ala uji kita. Bila datang ujian, relax. Tuan-tuan tengok baru ni ada penyanyi nasyid meninggal. Ada tuan-tuan tengok isteri dia meraung. Abami. Ada. Anak dia relax, dia pun relax, anak-anak dia selamba relax, tenang je. Sebab apa? Dah diset dalam minda dia. Abang tak lama, kamu pun tak lama, anak kita pun tak lama, anytime kita boleh ambil. Masalah kita sekarang ni dah set. Itulah suami dunia akhirat. Inilah dia anak yang aku paling cintai. Bila mati anak, semua salah. Ambulans pun salah. Tak, kalau ambulans tu mai awal, dapat selamat je. Pergi ambulans tu dia sesat pergi sana, pergi ke Junjung tu, patah balik. Lepas Junjung, pergi heret pula. Tu yang tak jumpa tu. Lah salah ke
Ambulan mai awal pun salah doktor pula, duk biang lama. Semua salah. Dah mati makcik sudah lah. Cuba kita ada satu perasaan, aku mengharap kepada Allah. Masalah ni dia rasa bahawa dia boleh settle semua masalah. Set dalam minda kita bahawa tidak selamanya aku akan senang. Berkali-kali saya duk sebut tuan-tuan. Okey, insya-Allah saya akan sebut lagi dalam album saya yang terbaru. Nah, insya-Allah tengah duk buat dengan KRU ni. Ceramah tak boleh, susah ceramah kan. Kena batai ceramah, kita buat konsert. Selesai. Padang sebelah cantik macam tu. Kita buat konsert lah. Lagi bagus. Hidup tidak selalunya indah. Langit tak selalu cerah. Suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam. Begitu aturan Tuhan. Langit tidak selalu cerah. Sebab tu saya cakap kepada tuan-tuan tadi, minda kita set. Bila saya ceramah, apa yang saya jumpa? Apa yang saya jumpa? Yang saya jumpa kuih. Belum ceramah kuih dah ada tu. Kuih limah, kuih lemah semua ada tu. Tak tahu jenis apa tu. Jumpa kuih dulu. Yang kita jumpa apa? Orang suka. Yang kita jumpa apa? Orang tak suka. Ada orang cekak saya 6 orang. 6 orang kepung saya ceramah siang buat kat surau. Seorang je yang datang laki-laki ketua kampung. Hak lain semua perempuan. Saya pula jenis derah punya ceramah bodoh macam tu. Mana pergi lelaki semua ni, janda semua kat kampung ni. Oh, marah. Apa dia duduk bawah, duduk siang daging. Duk masak tuan-tuan, oi, puak-puak tu kerja masak, hak dengar hal perempuan. Depa dengar di bawah tu turun-turun kena. Kami jemput kamu ceramah, bukan mengata pada kami. Cekak baju ni 6 orang. Patut P. Ramlee buat filem 6 Jahanam. Betul yang tu. Nama Barunggas Kalimbas semuanya ada belakang. Dia toreh tu kereta tu. Saya pakai Galen, Mitsubishi Galen Sigma tu. 1982 punya, 1979 punya kereta. Jenis lama macam tu. Kita lama ni, cerita lama dulu. Dia toreh daripada belakang sampai depan. Menyayat hati tuan. Bunyi tu menyayat tau. Allahu akbar. Tu Allah uji kita. Nak berhenti ke, nak terus ceramah. Belum masuk lagi tuan-tuan, orang bawa ni. Bawa air mineral tak apa Tuan Haji. Bawa asid. Cuka getah. Sebab tu saya bila ceramah dengan Ustaz Ustam Badaruddin kan, saya jumpa dia, cakap dengan dia, hang jangan duk derah sangat. Aku lu derah dah hang ni, lalah kena cuka. Saya kata kat dia, jangan derah sangat, pelan-pelan sikit. Dulu aku lagi garam dah. Saya ceramah lu tak ada maaf bagimu. Esok untuk siapa yang tak? Tiada esok bagimu dah. Lah orang datang hantar cukau zimbah. Orang siram. Ada dia bubuh pisau belit di dalam jari ni. Dalam ramai-ramai tuan-tuan, dia bubuh pisau belit. Jadi waktu kita nak salam tu dia toreh. Oh dahsyat. Tapi nasib baik pisau tu jatuh. Orang nak berebut kan, nak salam, pisau tu tertolak pun jatuh. Kalau tidak tuan-tuan, kenangan mengusik jiwa. Kemudian saya pun macam-macam masalah mak malas ceramah. Sampai nak bunuh orang ni apa? Apa kes ni sampai nak bunuh orang, apa kes? Itu cara nak berhenti mak. Tuhan nak kerja apa? Jual tiket bas pun boleh hidup. Dekat Ipoh tu ada nama syarikat Bas Express. Tempat bas, hentian bas, nama dia Medan Kit. Siapa nak naik bas PKL ke Penang Lostak ke, di situ lah. Nama dia Medan Kit. Saya kata jual tiket bas mak. Tak ada bergaduh dengan orang. Aku suka hang. 2-3 hari saya tak pergi kerja lagi, duduk di rumah. Mak tanya bila nak jual tiket. Saya fikir mak kalau jual tiket bas pun bergaduh dengan orang tak? Bas tak mari, tiket jual. Bas tak main-main. Tadi bakar tu, kita punya kaunter tu.
Apa benda pun mak, ada cabaran. Ada benda akan datang cabaran. Kalau gitu mak, daripada jual tiket bas ekspres, lebih baik ceramah dapat pahala lagi besar mak. Kok suka hang lah. Bila kita pegang macam itu, kita harap pada Allah. Allah sahajalah yang kita jaga mak. Fa iza azamta fatawakkaltu 'ala Allah. Dah selesai. Bila kita berazam, cakap aku bertawakal kepada Allah. Selesai masalah. 33 tahun dah ceramah tuan-tuan. Tuan-tuan ni duk ikut ceramah saya ni daripada bujang sampai anak masuk universiti. Kak Leha ni duk dengar CD saya, kaset saya daripada anak dara. Lah jadi opah. Tapi saya duk muda lagu tu. Subhanallah. Ya, Kak Leha jadi tua, saya duk muda lagu tu. Ustaz kat sini pakai apa? Nampak muda semendang. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, apa benda yang kita kena buat? Yang pertama saya kata tadi, rojak pada Allah, mengharap pada Allah. Kena ada perasaan miskin. Allah tu kaya. Yang miskin siapa? Yang miskin kita. Nahnu fuqara. Kita semua ni adalah miskin-miskin belaka. Kita semua ni menumpang belaka. Atas dunia ni menumpang. Tolong bawa mai. Apa dia hak kita banyak? Ustaz, saya ada kelapa sawit lah dekat jalan. Nak pergi bandar baru tu ada lah 20 ekar. Oh. Tu saya punya lah. Jadi abang beranak tu terus bawa tanah ke apa kah? Tanah dulu ada ke abang ada dulu? Tanah dulu ada, baru saya lahir. Jadi siapa punya tuan tanah tu? Abang buat tanah tu kah? Dah, Allah punya. Itu Allah punya. Abang tu pun Allah punya. Ada boleh kita minta kat Tuhan, nak hidung macam ni, hidung ni, mata kalau boleh bercantum dulu, kening semua. Ada? Tak ada. Lahir-lahir hak tu Tuhan bentuk. Huwal ladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah yang nak. Terus duk belagaklah tuan-tuan. Sebab tu kita tak boleh hina orang. Ada hari ni kita baca dalam TikTok, ada bekas penyanyi nasyid kata dia pernah dihina sebab muka dia menggerutu macam durian. Mana boleh hina orang? Allah yang jadikan. Kita tak boleh kata tak padan dengan hitam, tak padan dengan hidung kembang, tak padan dengan telinga capang. Tak padan apa hang? Tak padan dengan jongang. Siap buat lagu lagi. Jongang, limah jongang. Berdosa. Bukan kita punya. Kita pun tak tahu bila kita nak mati. Ustaz, kalau kita tahu macam mana Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya jumpa dengan satu orang yang dia nak mati. Dia hantar surat kat saya, postcard kat saya, dia nak jumpa saya. Dia adalah banduan terakhir di penjara. Apa keinginan awak yang terakhir sebelum awak dijatuh hukum gantung? Dia kata nak jumpa Ustaz Kazim. Hantar surat kat saya, penjara pun hantar, minta Ustaz free. Dia ni nak jatuh hukum sekian. Allah tuan-tuan oi. Bayangkan esok lusa kita nak mati. Tuan-tuan nak makan lagi ke tom yam? Kak Leha dah tahu dah nak mati besok. Agak-agak nak tengok TV dah. Dak lah. Tobat siang malam, besok nak gantung ni. Semayang, taubat, istighfar, ya Allah, ampunlah aku, ya Allah, ampunlah aku, ya Allah. Agak-agak dia mengucap dah sebelum dia mati. Mengucap. Jadi kalau gitu akak carilah jalan. Macam mana boleh masuk penjara, digantung suruh mati. Jangan jadi bodoh macam tu pula. Buatnya tak ada gantung, mati dulu. Tapi sekurang-kurangnya dia tobat. Saya masih ingat bila saya balik pada umrah, saya demam, mak saya demam. Dua-dua demam 2011. Kemudian mak saya ni masuk hospital. Tengok jantung dia, buah pinggang dia duk ha. Doktor panggil dia, kata mak ni kita bagi dia rehat lah. Kita tidurkan mak ni, bagi mak rehat, jantung dia rehat, buah pinggang dia kita bagi dia rehat. Kita tidurkan dia. Jadi lama dah tuan-tuan ditidurkan. Tapi glamournya sejak Covid hari tu. Dia kata kenapa sekarang ditidurkan? Lama ditidurkan.
Kita je tak tahu pasal tak pernah jumpa. Mak saya ditidurkan 2011. Sebelum dia ditidurkan, dia buat apa? Mai minta maaf. Anak beranak, cucu, cicit semua ngucap dulu. Ngucap, tuan-tuan. La ilaha illallah. Bius tidur rehat, bagi stabil semua, darah, BP, jantung semua bagi elok balik. Tidak dia meronta. Dia nafas tak apa cukup, dia meronta, apa semua kena ikat kaki tangan ni, sian kat dia. Maka bagi tidur rehat. Bukan nak bagi mati, nak merehatkan. Jadi sebelum direhatkan, ngucap dulu. Jadi akak-akak kalau rasa nak ngucap, minta ditidurkan. Kan? Tak mau Ustaz. Buatnya terus-terus jaga-jaga dalam kubung Ustaz. Tak apa, mengucap dah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita ni kena bergantung pada Allah. Hati tu kena bergantung dengan Tuhan. Jangan duk bergantung dengan makhluk. Ada yang bergantung dengan makhluk, ada yang bergantung dengan kaya, ada yang bergantung dengan macam-macam selain daripada Allah. Itu jadi syirik tu. Gantung dengan saka maka, bergantung dengan pendamping. Allahu Akbar tuan-tuan. Baru ni saya pergi ceramah satu tempat. Mantu jin. Saya duduk kat hotel 2 malam. Duduk seorang. Pukul 4 pagi, 4:30 tu, nampak dia duduk dekat tempat baju kopi. Hitam. Oh, ada juga hang ni. Mata duk tengok saya merah. Saya kata nak bancur-bancur lah. Aku akan minum kopi 3 in 1 tu. Gula tinggi. Aku minum kopi ala Kazim je. Tu ada kat luar kopi ala Kazim, tak ada gula. Jadi tuan-tuan, saya tak marah dia. Saya tak marah dia entah. Pasal apa? Tu tempat dia. Saya pergi rumah dia, saya duduk dalam tempat dia, yang pergi mengerah. Pasal apa? Sebab ada orang bila masuk tempat dia, kita pergi mengerah dia. Keluar kau dari sini, nyah kau. Kalau tidak aku bunuh kau. Oi, kamu mari tempat aku, kamu nak halau aku. Aku cekik kamu kan? Sebab tu tuan-tuan, jangan marah, relax ah. Ini kena marah pasal aku bunuh kau. Aku bunuh kau. Ni parah ni. Tenang. Kadang-kadang peramal perubatan Islam pun kasar sangat. Ya, kalau kau tak keluar daripada dia, aku bunuh kau. Umbui. Hang tu baru umur 48, jin tu 4000 tahun. Hang ingat jin tu budak kecil baru beranak ke? Jin tu umur tua lah. Aku sepak kamu lagi, kau tu kena penyepak dia balik rumah tu. Sebab tu saya punya konsep saya senang kalau jumpa benda macam tu, melawak dengan dia. Aku suka hang lah, nak baju kopi ke apa, aku nak tidur sat. Aku tahu lah di rumah hang, aku tumpang tidur. Bukan kita mengalah pada dia. Itu yang asal perkataan tumpang lalu tu. Orang tua-tua dulu kan, tahu dah gunung tu rumah dia, bukit tu rumah dia, tahu dah pokok tu rumah dia, kita lalu tengok dia ada. Minta maaf, tumpang lalu. Bukan kita menunduk pada dia. Hang nak pergi lawan dia, turun kalau berani. Turun tak jumpa dah kita. Bomba mai cari, tak jumpa apa, tak jumpa. Buat. Bukan bidang kita. Dia kita tu siapa? Tumpah sah, nak duduk-duduk dengan dia, aku tak kacau apa. Bukan kita menunduk pada dia, bukan kita syirik pada Allah. Tidak. Tak mau bergaduh dengan dia. Buat apa gaduh dengan dia? Dia makhluk, kita tak nampak. Mai malam kedua tuan-tuan, dia mai balik. Dia buat unboxing. Dia buka plastik, buka. Saya kata, siapa yang duk buka plastik ni? Rupanya dia duk selongkar tong sampah. Sampah tu bin tu. Sampah tu, rubbish tu, duduk situ. Dia buka loh. Saya kata ni cantik ni parah ni. Tenang. Saya pun ambil rakam. Saya nak rakam tu. Rakam. Bila rakam video, dia flash. Cerah lah pula. Aduh. Sakit dia tengok aku apa rakam-rakam, dia marah pula. Saya pun bodoh, jenis tak reti nak pakai, tak nak rakam. Kali-kali tak cerah elok. Rupanya saya skrin tu menghadap ke dia. Kamera menghadap ke bantai.
Memang nampak bantai saja. 15 minit rakam. Besok pagi hitam mana? Putih. Ini apa? Rupanya kamera tu menghadap ke bantai. Bodoh tu. Tapi bunyi ada. Bunyi ada. Tuan-tuan, kalau nak dengar bunyi dia, kena ikut saya. Duduklah kereta. Tak pun saya transfer bunyi dia. Saya cakap ke dia, tak apalah, nak selongkar ke apa, buatlah, aku nak tidur. Buatlah, peduli apa. Terus saya duduk takut. Pasal apa? Kita hanya takut kepada Allah. Dia tak boleh bagi mudarat apa. Dia tak ada mudarat apa. Dia makhluk. Kita ni tuan-tuan, duduk dalam dunia ni bukan kita saja. Macam-macam makhluk yang share. Ada nama dia binatang, ada nama dia malaikat, ada nama orang, ada nama jin, ada nama syaitan. Ni dalam surah kita ni, ada jin apa tuan-tuan? Kita pun tak tahu. Tu kat leha. Kita ingat Kak Nak apa? Kak Nak di rumah. Kita ingat Kak Nak. Kita pun tepuk dia. Nak tepuk Kak Nak. Kak Nak tengok jegi mata tengok kita. Balik-balik nak telefon. Ada Ustaz Kazim mai ke? Mai. Lah kan aku duduk sebelah hang tadi. Nak baru balik. Anak demam pergi kat asrama. Tu yang aku tepuk tadi siapa? Sudah tuan-tuan. Itu makhluk. Baik, jadi tuan-tuan yang saya muliakan, nombor satu saya katakan tadi, kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harap apa? Ni hak ibadat kita tadi. Harap-harap Allah terima. Wa raja'na ila Allah. Kita harap-harap Allah Taala terimalah ibadat kita ni. Benda yang paling kita rasa tertipu dengan ibadat yang kita buat ni tuan-tuan, orang yang mengharap kepada Allah tapi dia tak buat amalan. Dia tak buat amalan. Silap tak tu? Kena amalan, kena ada. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Amalan kena ada. Memanglah Allah tu rahmat, Allah tu pengasih, penyayang. Tapi kalau tak ada amalan, macam mana? Subuh pun tak buat, macam mana? Abang tak sembahyang subuh bang? Tak apa, abang tobat lah. TV Mekah tu selesai masalah. Tu macam mana? Macam mana Allah nak hapuskan dosa? Sedekah tak pernah buat. Allah katakan 133 Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Allah Taala nak bagi kita syurga ni. Apa ciri dia? Bagi pada orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang menafkahkan hartanya, sama ada waktu dia senang ke, waktu dia susah ke, dia bagi pada Allah. Susah pun dia bagi, senang pun dia bagi. Itu sifat orang bertakwa. Setengah daripada kita bagi waktu senang. Bila susah, aku pun tak ada, bagi ke hampa. Takkan tak ada langsung bang? Takkan tak ada langsung? Mai tetamu di rumah kita, tak jamu apa, 2 jam setengah menyembang. Mai udah start 2 jam setengah, tak apalah, semua aku nak balik lah. Lah nak balik dah kan? Tak minum apa pun. Tak minum apa, hang tak jamu. Takkan dia nak pergi bancuh sendiri cowai dia. Kadang-kadang kita ni jadi kedekut. Dia minta, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Nabi kata dah, melayan tetamu. Satu cara menghapuskan dosa. Melayan tetamu tu sifat orang beriman. Panggil masuk pun tak. Nyembang kat pintu pagar. Mai udah lu start. Tak panggil masuk. Kalau laki tak ada, tak apa. Dengan laki pun tak panggil. Tanya pula, mai apa? Mai buk apa, tanya dia. Dia tak tahulah tetamu ni datang ni bawa rahmat, berkat. Ni tuan-tuan tengok orang Arab kita ni. Cuba tengok orang tetamu pergi rumah dia orang. Sembelih kambing tu. Sembelih kambing tuan, tok kepala kambing atas meja. Tu dia, jelek kambing tu, masya-Allah tuan. Sebab tu orang Melayu dulu-dulu, kalau orang dia duduk di kampung, nak mai balik kampung ziarah dia, sembelih ayam.
Sembelih ayam tu bagi kita yang kampung ni kira Allah, kira hebat, habis meta kata orang Kedah. Lah mai tanya pula dah minum kot no. Boleh tanya tetamu mai rumah dia tanya dah minum kot no dekat Arek Bukit Merah no. Boleh minum kita. Dah minum dah. Minum dah. Bila masak minum dia. Nak jadi tak bagi malu dia tu, kita pun mengaku, tak apa, saya puasa. Puasa apa raya pertama? Raya pertama puasa apa? Ya Allah. Allah kata dah, hang nak masuk syurga, ada amalan dia. Amalan dia apa? Nafkah. Surau kita ni Allah, tuan-tuan, awak macam mana? Surau kita comel. Kecil. Ada tapak hak besar lagi, kita bagi besar. Hak mai malam ni 200 orang. Bagi seorang 1,000, dapat 200,000. Selesai masalah no, Tuan Haji no. Selesai masalah. Saya pun tak ada ustaz, tak ada apa, jam ada. Ni jam. No. Siapa? Jam saya ni jenis apa Tuan Haji? No. Saya pun tak tahu, RM1 tapi tengok jam ni jenis apa? Mata nampak tak? Oh, jam tisot. Okey. Jam tisot ni original. Ni jam saya ni. Jadi saya bagi kat surau. Jadi siapa yang nak beli jam saya ni istimewa ni, secara langsung ni dalam FB ni. Duit tu masuk dekat tabung surau. Nak buat apa-apa ambil lah je, tak kisah tarik balik kot. Jadi tuan-tuan, pilah lelong Tuan Haji berapa ringgit. Masa saya beli hari tu tak kurang berapa ringgit tau. Pergi tanya sendiri, tuan-tuan Google lah. Untuk apa? Nak buat apa saat mati tinggal? Hak ni kalau boleh ada jasa kita lepas kita mati, alhamdulillah. Ada orang pergi cabut kepiah saya. Jangan. Tengah duduk babai-babai, dia tarik kepiah, dia lempak dia punya. Buruknya kepiah. Macam-macam jenis manusia ni tuan-tuan. Kita kena tanya tuan-tuan. Apa benda yang kita buat dalam dunia ni yang kita boleh bagi sumbangan untuk agama? Waktu hidup kita ni ada tak benda hak kita tolong agama Tuhan, agama Allah? Bayangkan lepas mati kita nanti, ada tak benda hak kita buat yang ada kenangan kita, jasa kita, pahala kita yang masih berjalan? Cuba fikir tuan-tuan, kita keluar daripada dunia, tak ada apa benda untuk akhirat. Tengok surau, tak ada kenangan kita di surau. Tengok kubur, tak ada kenangan di kubur. Tengok sekolah, tak ada kenangan. Tengok masjid, tak ada kenangan. Ya Allah, aku ni tak ada jasa. Malu tuan-tuan. Macam mana nak menghadap Allah ni? Macam mana nak menghadap Allah duduk dalam kubur, tak ada apa. Jadi apa yang kita boleh sumbang tuan-tuan? Sumbang. Ada yang sumbang harta, ada yang sumbang tenaga, ada yang sumbang pendapat, ada yang sumbang buah pemikiran dia. Bukan dia mensumbangkan masyarakat. Ni mensumbangkan masalah ni. Menyumbang lain, mensumbang lain. Saya 2 hari lepas ceramah di Tawau. Senang aja. Tawau. Jadi Tawau. Oh hebat Tawau tuan-tuan. Saya ceramah dulu di Padang Bandaran tu tak kurang 30,000 orang. Hebat masyarakat Tawau ni, Masya Allah, hebat. Sampai sekarang tuan-tuan, ceramah ni tiap-tiap hari. Ustaz Abdul Samad lah, Ustaz Darsi lah, Ustaz apa lah, semua datang. Kehadiran beribu-ribu, jam Bandar Tawau. Nak balik kemarin, mereka ajak pergi makan. Kena ceramah dengan cikgu bahasa Melayu. Dia ajar pula bahasa Melayu. Mencintai dengan menyintai. Bukan menyintai Datuk. Menyintai salah. Mencintai. Oh. Yang selama ini menyintai salah itu. Mencintai. Oh. Krisdayanti yang betul. Krisdayanti pula ada. Tuan-tuan. Dia cerita pula bahasa Melayu yang betul.
Menyuci lain, mensuci lain, mencuci lain. Oh sudah, kena buat balik tuan-tuan. Nasib baik tak ada whiteboard kat kelas, dia duduk dengar. Kalau bahasa Melayu kita pun kena betul bahasa dia, apatah lagi ibadat kita. Bayangkan tuan-tuan, ibadat kita tak betul. Angkat takbir salah, kemudian kita mengharap pada Allah, Allah terimalah sembahyang aku ya Allah. Angkat takbiratul ihram pun salah. Suruh mengaji tak mau, awak tak mau. Ustaz tu ada. Ya ustaz tu dia belah sana. La ilaha illallah. Dia karut, dia belah depa bayar. Itu hak belah hang pula. Hak belah hang macam mana? Duk kira belah, sebab tu saya bila orang ceramah depa tanya ustaz belah mana? Boleh belah dia kata. Aku tanya belah mana? Boleh belah jawab dia. Pi mengaji sebab ada yang angkat takbir pun tak betul. Angkat tangan tak betul tak apa tuan. Allah, tak apa sah. Engkau dah lagu tu. Yang betul macam ni lah. Tak dia Allahu akbar. Tak apa. Yang pa tu apa? Allah tu pa tu. Lafaz tu. Angkat tangan tuan-tuan tinggi tak apa. Allah tak apa. Cuma jangan melampau. Allah tu melampau sangat. Ni nak terjun sungai ke apa? Ada yang angkat takbir dia keh orang kiri kanan. Allah. Kita duduk sebelah dia sampai beralah. Tak apa. Hang Allah. Aku lambat sikit tak apa. Angkat takbir tak bunyi. Macam mana cerita? Tak bunyi apa. Bila nak sah sembahyang? Kita lafaz qauli, rukun qauli. Ada yang bunyi sekat. Allah. Ada yang batuk. Allah. Wa akbar. Apa jenis ni? Hak subuh, cuba tengok hak subuh. Allah. Satu taman dengar tu imam tuan-tuan. Dia menguap waktu takbiratul ihram. Bukan imam sini lah, dia Afrika. Imam kita okey tuan-tuan, orang Mesir. Tuan-tuan yang saya muliakan, macam mana kita ni nak dapat kebajikan daripada Allah, tak ada amalan. Atau amalan tu betul. Salah satu yang Allah Ta'ala kata tadi, Ali Imran 133, infakkan nafkah secara ada 4. Sedekah ni ada apa jenis? Pertama, sir wa alaniyah. Sir, senyap-senyap, sembunyi-sembunyi. Habis ceramah, mai jumpa Tuan Haji. Haji, saya bagi 1,000 kau nak buat apa-apa program. Dan resit nak saya. Jangan. Ni tak apa. Tak payah resit apa. Betul ni. Pengurusi pun boh tu nak pekik dia. Sampai sudah tak pergi kat surau. Resit tak ada dia tu. Bukan pengurusi sini dah, ni di Afrika ni kata. Jadi tuan-tuan, resit tu untuk kemudahan bicara wara kita. Senang pengurusi nak tengok kira bicara, bukannya ria. Tak salah minta resit. Ada yang tulis hamba Allah Ramadan. Moreh Ramadan. Hari pertama 1 Ramadan, Haji Zul. Hari kedua Haji Mat. Hari ketiga Imam Din. Hari keempat Imam Mahdi. Masya Allah. Hari kelima hamba Allah. Tengok tu, 4 yang pertama tu semua buh nama. Tak ikhlas. Apa buh nama Imam dia apa, Imam Mahdi apa. Hamba Allah bagus. Tapi buatnya catering tak datang. Dah pukul 7:05 masuk maghrib 7:20. Nak buka puasa ni. Mana? Haji. Tak tahu. Malam ni giliran siapa? Hamba Allah. Hamba Allah semua diam. Tak tahu. Bukannya kita ni boh nama kita tu jadi riak. Boh lah senang ripa. Siapa dia? Haji Dolah malam besok Ya, dah. Siap nombor telefon lagi. Ni buah hamba Allah. Siapa? Tanya dekat imam. Imam, siapa imam?
Tak tahu dia tulis tu, kita tak berani ambil dia pun tulis. Oh bahaya, dia tak salah. Bubuhnya hamba Allah. Buh nama pun tak apa, senang kira bicara. Yang salah tu apa? Riak. Riak tu salah. Buh nama atas sekali, Haji Din. Besok malam kedua tanya dekat jemaah. Macam malam sedap ke malam ni sedap? Malam kemarin bagus ke malam ni bagus? Kemarin bagus. Tengoklah siapa sponsor. Yang tu yang rosak tu. Jadi uju. Jadi semua situ. Okey. Ada setengah orang anak dia balik pada sekolah. Ayah. Cikgu minta derma. Apa? Ni jogaton. Tak apa. Bos RM1. Bos RM1. Jogaton. Bos RM1. Bos nama ayah. Hamba Allah. Mai minggu depan ayah cikgu minta derma. Nak buat apa pula? Baca ton. Bagi RM1, RM100. Hamba Allah ayah. Bos nama ayah. Alah, RM100. Bos nama. Hamba Allah RM1. Aduh. Jadi tuan-tuan, sedekah yang pertama diberi secara sembunyi. Dia bos RM1. Tapi dalam RM1 tu 50, dia lipat bulan tabung. Orang nampak waktu sembahyang Jumaat dia bubur RM1. Tapi bila AJK kira lepas sembahyang Jumaat, buka-buka lah RM51. Hak 50 dia lipat, dia kepui dengan RM1. Ada jenis tu. Hak Amir Khan, hak pelakon Hindustan tu, Amir Khan. Dia bagi beras sekilo. Siapa nak ambil? Sekilo aja, tepung sekilo. Alah, sekilo nak buat apa? Yang mana hak susah pergi ambil, alah sekilo apa ada tepung cak sau. Hak balik oleh tuan-tuan pergi buat kuih, pergi buat capati apa semua, tengok ada duit seketul dalam tu. Jadi dia sedekah tu macam mana? Sedekah nampak macam bagi sekilo tepung, tapi dalam dia duit. Ini nama dia orang yang sedekah secara sir, sembunyi. Yang kedua, wa'alaniyah, sedekah secara iklan. Ni orang ramai yang berdosa tadi. Dosa. Ustaz Kazim bagi jam dia. Riak. Mbak. Terus kata riak. Nah, dia bagi jam dia. Jam apa? Tahu tisok ke apa tau? Bagilah senyap-senyap riak punya ustaz. Astaghfirullahalazim. Al-Kasim. Berapa ramai yang tengok je riak terus. Ada ayat Quran sebut sedekah dengan secara i'lan? Ada. Sirra wa alaniyah. Berilah secara sembunyi atau secara terangan. Abu Bakar dia bukan bagi jam ni RM1 je. Abu Bakar bagi semua. Terang-terang dia bagi. Umar bagi setengah. Terang-terang. Adakah Abu Bakar riak? Tak. Sebagai galakkan. Saya bukannya orang kulim, saya bukan high-tech punya orang. Saya low-tech, tuan-tuan. Tak ada kena-mengena dengan tuan-tuan pun di sini. Tak semayang maghrib, Jumaat, subuh pun di sini. Tapi kalau dia orang luar, dia boleh bagi kat kita, takkan kita orang lokal tak boleh bagi. Galakkan tu nama dia i'lan. Bagi secara terangan supaya jadikan pengajaran pada orang. Tak salah. Yang ketiga, cara bernafkah yang ketiga, bagi waktu susah. Waktu kita sempit. Nabi Muhammad tu sempit. Nak makan tak ada. Elok nak makan, orang minta sedekah. Berapa hari Nabi tak makan. Tiba-tiba ada orang bagi kat Nabi. Nabi pun elok nak makan. Assalamualaikum Rasulullah. Saya dah berapa hari tak makan Rasulullah. Nabi tak jadi suap. Nabi bagi kat orang tu. Kalau tuan-tuan lah lapar, elok nak makan nasi. Assalamualaikum je. Ngap terus. Waalaikumsalam. Mbak tu. Janji makan dulu. Jangan miss suruh. Ya Allah, aku nak surga. Ya Allah. Syurga apa? Kita tak ada nak infak. Tengok bulan Ramadan nanti. Pukul 7 baris duduk sila. Masuk maghrib 7.20. Lambat sikit lah pukul 7. Lah kat Ramadan dia lagi lambat. Selalu 7.30. Ada orang kata kalau lah Ramadan sekarang lega.
6.59 maghrib dah. Saya di apa nama, di Tawau kemarin pukul 5 lebih. Lagi awal buka puasa tak. Jadi abang-abang kalau rasa lapar teruk sangat, terbang pergi Tawau lah. Sahok di sini, sok di Kulim, naik pergi terbang cantiknya. Pukul 5 boleh buka puasa. Boleh telefon isteri di Kulim, abang makan dah. Punya malas puasa tak ada. Kita ni berbaris pukul 7 baris dah. 7 duk tunggu korma apa nasi apa semua ni. 7.20 mai hamba Allah. Mai mana musafir mai tumpang nak buka puasa. Punya bagi besar paha. Apa. Dah tahu nak buka puasa mai lambat. Tu nak cilok tengah orang. Tak bagi masuk. Paha tu bagi luar. Apa salahnya hang duduk macam tahiyat awal? Daripada duduk bersila, duduk tahiyat awal. Marilah. Untuk maaf saya jam tadi. Tak apa, duduk sini buka puasa sekali. Kurma 4 biji, seorang sebiji. Mai dia pula belah 2. Korban. Kurma dah habis dah, sepiring 4, hang mai 5, tak apa, ambil aku punya. Bagi 2, hang sebelah, aku sebelah. Hebat. Allahumma lakasumtu, buka puasa. Habis hak kurma sebelah dia buat keluar dia pula makan. Kita tengok aja, nyesal aku bagi. Rupanya dia buat space siap-siap dah mentah ni. Tuan-tuan, berapa ramai yang tak melapangkan orang. Waktu susah dia lapangkan orang, dia pun tak cukup, tapi dia tetap bagi. Ni nak bagi syurga. Apatah lagi waktu dia senang. Waktu dia senang lagi dia infak. Mudah-mudahan Allah bagi pada kita syurga. Mudah-mudahan Allah terima ibadat kita. Tu nama dia mengharap. Jadi tuan-tuan, kita buat tu dengan mengharap. Cuba tuan-tuan tengok. Mengharap tu macam mana? Macam mana Din? Kata hampir temu duga kemarin. Pergi. Harap-harap dapatlah kerja lah. Dah pergi menduga, dah pergi dah. Tunggu duga dah, apa semua dah bagi semua dah, harap-harap dapat lah. Macam mana Din? Mai tanya usuk pula, Sob, macam mana Sob? Kata dapat kerja, dapat tunggu duga. Tak pergi pun. Harap-harap dapatlah kerja. Macam mana tuan-tuan? Tanya dekat Din, macam mana Din, hang kerja macam mana? Kemarin dapat panggilan temu duga, tahu? Pergi. Dia tanya macam-macam lah, harap-harap dapat lah. Tanya dekat Sob pula, macam mana Sob? Tak kerja weh? Ada baru ni dapat temu duga. Tu tak pergi? Tak pergi, malas pergi. Harap-harap dapatlah kerja. Tak pelik ke tuan-tuan? Hang temu duga pun tak pergi, mengadap pun tak pergi, apa pun tak pergi, harap-harap dapat ha? Memang tak dapat, reject terus. Tapi kalau kita pergi temu duga, dengan susah payah tahan teksi, tahan grab, panjat bangunan, tunggu lama, kena soal siasat, kena buat macam-macam. Ya Allah, mudah-mudahan aku dapatlah kerja. Baru nama dia mengharap. Serupa itulah dengan semayang tu, harap kita boleh masuk syurga lah. Ya, keluarga kita, anak beranak kita kalau boleh semua masuk syurga lah. Subuh tak buat. Gelap gelita rumah. Pak tak bangkit, mak tak bangkit, anak-anak telah. Kemudian doa, ya Allah, bagilah kami syurga, ya Allah. Syurga apa? Subuh tak ada. Man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang semayang subuh, Allah Taala jaga dia. Tuan-tuan ni, kalau orang nak buat jahat pada tuan-tuan, tu susah hati lah. Selagi mana tuan-tuan semayang subuh. Saya subuh buat lah, tapi Zuhur Asar memang tak buat lah. Pasal apa? Tadi Ustaz cakap subuh Allah jaga. Kalau kita jaga subuh ni, mai semayang jemaah di surau. Semayang jemaah anak beranak kita di rumah. Subuh jaga sungguh. Pukul 5 dah kunci jam dah. Menjerit satu rumah. Anak ada 5, isteri suami semua 7. Mak pak. 7 handphone berbunyi. Hak kawan tu bunyi neng 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 neng, hak kawan tu ting 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 ting. Jauh jaga bangun. Bangun tuan-tuan. Ini senyap sunyi. Mak tak kunci jam, pak tak kunci jam, anak tak kunci handphone. Sedar-sedar pukul 8. Kemudian ya Allah, masukkanlah kami anak beranak dalam syurga ya Allah.
kenalah ada usaha. Usaha. Bersungguh-sungguh tuan-tuan. Bersungguh-sungguh punya usaha. Nak semayang tu. Set. Pesan kat isteri. Mah, kunci jam pukul 5. Oi, kunci jam oi. Pesan kat anak-anak. Tidur awal oi, esok subuh. Pesan. Tu baru betul. Dah bangkit semua, mai semayang. Anak beranak mai semayang. Tuan-tuan cuba tengok macam mana. Saya tak kata saya bagus, tapi di rumah saya ada jadual waktu tu. Tapi bukan jenis tu halus, tak nampak kan. Kak saya punya nalanya besar. Speaker punya besar tu, jadual waktu semayang. Talar betul-betul kat bilik anak saya. 10 minit sebelum azan, baca Quran. 10 minit lepas tu baca Quran. 10 minit baca Quran, azan. Lepas tu baca Quran. Memang tak tidur bubak. Saya buat sungguh tuan, duha saya buat, subuh saya buat. Dalam bilik tidur saya ada amplifier dengan mikrofon ni. Amplifier buka tok-tek bukan ni. Dalam bilik tidur anak saya semua ada speaker. Tapi bukan jenis ni. Jenis hak kat dinding. 5 panggil. Pukul 5:30 bangun. San. San, bangun San. Solat. Kejut abang. Lah ni saya tak kejut siapa. Semua masuk asrama. Tak kejut siapa entah. Hak dua anak dara saya duduk universiti, hak seorang lagi dia duduk rumah dia, hak seorang lagi jadi warden asrama, hak seorang lagi pergi ikut laki dia. Seorang dah menikah, tinggal 4 lagi. Tapi bila depa balik rumah, fungsi balik. Fungsi balik, tak balik tuan. Bangun. Mayang. Oh. Bangun. Yang bangun jiran. Dia terkejut begitu. Baik ustaz kejut lah, kami bangkit pasal ustaz. Dengar habis jiran mampu happy lah. Janji tolong-tolong orang. Tuan-tuan, supaya bersungguh-sungguh. Kita sebagai bapa bersungguh-sungguh. Sebagai suami bersungguh-sungguh. Dah kata nak masuk syurga ni. Kita kalau hari perbarisan bersungguh-sungguh berbaris. Berkawat tengah-tengah malam, berkawat tengah-tengah siang, pakai baju panah yamak berpeluh. Pasal apa? Berkawat hari kemerdekaan. Main bola, training. Ni nak lawan malam ni training. Duk tengok jam ramai ni. Ustaz ni kalau tak habis pukul 9 aku belah. Malam ni bola ni tadi. Nak tanduk bola tu saja tuan-tuan berapa ratus kali. Nak sepak penalti tu saja berapa ratus kali. Apa faedah untuk akhirat? Tak ada. Tapi untuk dunia sanggup habis-habis. Sanggup. Tapi kenapa untuk akhirat kita tak sanggup? Ada orang yang pergi belajar tebah roti canai. Belajar tebah. Daripada roti canai tak jadi. Dia ambil kentolak. Buat di rumah. Buat dalam bilik ayam. Kentolak pun tak jadi. Lalas spender. Tuan. Spender baru jadi. Dia kata 3 bulan training Ustaz. Ada orang yang bersusah payah panjat gunung. Tak apa dia dapat di gunung tak tahu. Sanggup dia. Tapi tangga 3 anak tangga. Allah. Minta maaf kalau ada tuan-tuan. Maksud saya ialah jom kita bersungguh-sungguh untuk akhirat. Baru kita mengharap pada Allah. Ya Allah, terimalah ibadat kami ya Allah. Terimalah amalan kami ya Allah. Mengharap-harap. Tuan-tuan yang saya muliakan. Hari Sabtu lepas. Ada bas melawat di sekolah saya 14 bas. Maksud 14 bas ni dengan orang sekali Tuan Haji. Bukan bas saja. Kalau bas saja tu bengkel mengecap bas. Dia mai hantar repair. Maknanya pelawat sekali mai Kedah lah, Johor lah apa lah. Habis saya layan depa pukul 12.30 saya lari pergi Seremban. Saya ceramah di Seremban pula ada 10 bas dari Singapura, warga Singapura mai. Habis ceramah di Kelana Resort tu, balik ke hotel pukul 4.30. Mandi-mandi apa semua, 4.30 pagi, pergi KLIA pula. Naik flight pukul 7, terbang pergi Tawau. Sampai di Tawau pukul 10, pukul 11 ceramah. 11 pagi. Habis tu pergi cari payau pula. Payau tu rusak. Sup payau. Makan sup pula. Malam tu ceramah pula. Habis-habis ceramah tuan-tuan, pagi besoknya naik flight ceramah pula. Semalam kemarin hari Isnin
di apa nama Putrajaya malam tadi. Balik pula mengajak pagi tadi di sekolah. Habis di sekolah malam ni dengan tuan-tuan. Habis malam ni saya PKL pula. Besok pukul 9.30 TV3. Rakaman tanyalah ustaz. Malam tu pula saya di Tampin Negeri Sembilan. Malam besok. Hari Khamis, Khamis pula tuan-tuan, pukul 9.30 pagi dekat Kementerian Keuangan Putrajaya, PICC. Malamnya pula saya dekat UPSI Tanjung Malim. Hari Jumaat saya baca khutbah di Ipoh. Malam tu ceramah di Padang Temu Melaka. Patah balik Melaka pula. Hari Sabtu patah balik Ipoh, ada 18 bas melawat. Habis 18 bas, patah balik ke Tanjung Bidara, Melaka balik. Oh, sudah. Hari Ahad saya ceramah, saya duk ceramah di KL. Malam tu saya pergi ke Johor Bahru. Sebab hari Isnin saya di Singapura. Habis di Singapura, patah balik ke Johor Bahru. Hari Selasa naik kapal terbang mai Alustang. Ceramah di Alustang pula. Oh, sudah. Lepas tu balik ke Ipoh Ustaz, mengajak Ustaz. Malam tu Sungai Petani. Oh, sudah. Lepas Sungai Petani patah balik Alustang, TMB lah apa semua. Patah balik ke Ipoh 30 hari bulan, terbang pergi Mekah. Pergi umrah pula. Balik 8 hari bulan, duduk 5 hari ceramah di Indonesia pula. Apa saya nak cerita? Nak ceritanya ceramah ada. Jadi kalau ada negeri tak bagi saya ceramah, tak apa, mujung lah. Hak ni pun sesak nafas ni, tahu. Tuan-tuan dengar sesak nafas tak? Sesak nafas orang tahu. Hak saya sesak tak? Sesak. Yang kedua tadi, saya balik jumpa isteri Sak tadi. Saya balik pukul 2 petang, dia balik sekolah pukul 3. 3.30 saya mai Kulim. Dia baca kopi ala Kazim kat saya. Kopi ala Kazim ni promosi tuan-tuan. Dia kata, abang nak pergi mana? Pergi Kulim. Lepas tu TV3. Lepas tu Tampin. Lepas tu PICC. Lepas tu Tanjung Malim. Lepas tu Melaka. Lepas tu Melaka. Lepas tu Johor. Lepas Johor Singapura. Lepas tu abang tak mau berehat ke? Abang bukan robot. Abang tak mau ke ambil cuti ke? Saya hari tu seminggu tak balik. Saya balik rumah. Saya tak tahu dia ada di rumah. Dan dia pun tak tahu saya balik. Saya keluar bilik, dia keluar bilik sembahyang. Bertemu, "Hai mama, aku terkejut." Astagfirullahalazim. Terkejut, entah. Allah, sampai tahu tu punya takdan dengan isteri. Sebab tu ada yang ajak saya menikah, minta maaf lah. Nah, satu makcik 67 ajak saya menikah. Dia kata nak ustaz bimbing saya til jannah. Tak pasal apa yang kat nak tu, sebab ustaz, saya rasa ustaz boleh bimbing saya untuk syurga, ustaz. Tak payahlah kau. Kalau nak dapat ilmu pada saya, bukan dengan jadi isteri, jadi anak murid. Jadi anak murid dapat ilmu, jadi isteri tak ada. Tak pernah saya balik rumah pukul 3 pagi, kejut dia, "Mama, ni kita tengok bab faraid hari ni." Nah. Ada entah? Tak ada tobat lahum, tak ada lah. Umur 67. Bukan sebab saya tua, ustaz. Tak. Ustaz, angka je ustaz. Saya boleh terima ustaz, walaupun ustaz muda pada saya banyak. Saya kata memang akak boleh terima, saya tak boleh terima. Tapi kalau 27, insya-Allah. 67 tu rasa berat sangat. Jadi saya kata apa pada isteri? Saya kata apa pada dia tadi bila saya nak turun pada rumah, nak keluar pada rumah? Saya kata, "Mama weh, esok nak jadi bukti di hari kiamat. Apa yang abang boleh tunjuk bukti abang tolong agama Allah? Dan mama pun besok boleh jawab di hari kiamat. Apa bukti hang tolong agama Allah? Aku korban kat laki aku jaga anak-anak semua, dia berdakwah." Kalau mama pun tak sekorban, abang pun tak korban, besok nak jumpa Tuhan apa mah? Apa bukti kita ni tolong Tuhan, tolong Islam? Tak apa, pilihlah abang weh. Terus menyanyi terus ke kanda di Medan. Allah, tuan-tuan. Jadi masa dah tamat tuan-tuan, sekadar itu sajalah, kita jumpa lagi. Jadi insya-Allah bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, di luar ni ada kopi ala Kazim dan sebagainya. Kopi yang tengah duk viral sekarang ni. Okey, yang tidak ada gula, yang
sesuai untuk semua penyakit. Dan saya buat waktu saya kena sakit kulit hari tu, alhamdulillah dengan izin Allah, peria katak ni saya buat jadi kopi, kulit saya dengan izin Allah jadi elok sekarang tuan. Kalau dulu nak keluar pun segan, sebagai topeng berdarah satu badan. Baik, terima kasih pada yang hadir, terima kasih pada pengurusi yang mengundang saya. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.